Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat seiman di luar sana, syukur Alhamdulillah kita sampai lagi pada hari Jumaat pada hari ini. Dan semoga para sahabat telah pun menjalankan sunnah-sunnah pada hari Jumaat, yang mana kebanyakan kita dah tahu, kita disarankan untuk memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berselawat ke atas baginda sekali, malaikat dan Allah berselawat ke atas kita sebanyak 10 kali. Apakah yang dimaksudkan dengan selawat para malaikat ke atas kita? Iaitu malaikat memohon keampunan untuk kita, memohon semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan apakah pula selawat Allah kepada hambanya? Selawat Allah terhadap kita adalah turunnya rahmat Allah, rahmat dan ampunan Allah untuk kita. Maka jangan kita tinggalkan sunnah yang sangat berbaloi untuk kita lakukan, di mana memperbanyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang terbaik adalah sebagaimana yang kita baca di dalam tahiyat akhir, di dalam solat kita, ya, yang dikenali dengan sebagai dengan selawat Ibrahimiyah. Okey. Kemudian saya pun percaya ni dah di akhir petang Jumaat ni, alhamdulillah kita pun telah membaca surah Al-Kahf, ya, yang mana betapa besarnya juga fadilat membaca surah Al-Kahf pada setiap hari Jumaat. InsyaAllah kita mendapat janji Allah bahawa kita akan terhindar daripada fitnah Dajjal, dan Allah akan memberikan kita cahaya terang benderang yang akan menerangi kita di mana kita berada sehingga ke Kaabah. Bayangkan sejauh itu, seluas itu cahaya yang Allah akan berikan kepada kita, yang bakal kita gunakan nanti sewaktu kita dalam kegelapan meniti titian sirat. Alhamdulillah, dengan kita mengetahui fadilat-fadilat itu, marilah kita beramal sementara kita ada usia lagi di dunia ni, sementara kita diberi kesempatan untuk terus beramal dengan sunnah-sunnah Nabi. Okey, alhamdulillah kita sambung dengan sunnah seterusnya, iaitu setelah kita selesai mendirikan solat subuh, ada satu lagi amalan yang sangat ringan, iaitu kita mendirikan 2 rakaat solat yang dinamakan dengan solat sunat Isyraq, yang mana pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang solat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir hingga terbit matahari, setelah itu ia solat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah. Perawi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurna sebanyak 3 kali. Jadi bayangkan betapa besarnya pahala yang dapat kita raih dengan mendirikan 2 rakaat solat sunat Isyraq ini. Bilakah waktunya kita mendirikan solat sunat ini? Okey. Kalau hari ini kita tengok waktu syuruk, ya, waktu syuruk pada hari ini pada pukul 7.11 minit pagi. Waktu syuruk bermula daripada pukul 7.11 minit pagi, dan waktu di mana matahari sedang naik itu tidak mengambil jangka masa yang lama, dia dalam masa 15 minit lebih kurangnya, ya, iaitu 15 minit. Kalau waktu syuruk tadi 7.11, kita campur dengan lebih kurang 15 minit, bermakna dalam pukul 7.25 pagi kita telah boleh mendirikan solat sunat Isyraq ini, ya, iaitu waktu solat sunat Isyraq ialah sekitar 15 minit selepas matahari terbit sepenuhnya, atau apabila matahari berada pada kadar 1 meter pada pandangan mata kasar kita. Pada masa itu kita dah boleh mendirikan solat sunat Isyraq ini. Solat sunat Isyraq ini juga sebahagian ulama menamakan dia ni sebagai solat yang menunjukkan permulaan waktu solat duha sebenarnya, ya. Ini juga merupakan waktu solat duha di awal waktu bagi siapa yang ingin mengerjakannya di awal waktu. Okey. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahawa dengan mengerjakan solat
duha, walaupun seringan 2 rakaat, ia merupakan penebus ataupun sedekah bagi setiap anggota ruas-ruas tubuh badan kita. Sebanyak 360 persendian tubuh badan kita ini mencukupi dengan kita membayar sedekah baginya dengan mendirikan 2 rakaat solat sunat duha. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya iaitu setiap pagi diwajibkan seseorang itu bersedekah bagi pihak anggota badannya. Jadi ketahuilah bahawa dengan bertasbih subhanallah adalah satu sedekah, setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah, setiap takbir Allahu akbar adalah sedekah, memerintah kepada kebaikan adalah sedekah, melarang daripada keburukan juga adalah sedekah. Dan semua ini dapat dirangkumi dengan tadi 2 rakaat solat sunat yang dilaksanakan pada waktu duha. Okey. So sebenarnya amalan yang amat dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Okey, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, dia telah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Aisyah bertanya kepada baginda, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka baginda pun menjawab, amalan yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Oleh itu, saya menyeru marilah kita meluangkan masa melakukan solat sunat isyraq ini di awal waktu, di waktu duha, dengan hanya mendirikan 2 rakaat solat sunat ini, kita mendapat pahala yang sangat besar. Dan pada masa 15 minit yang mana kita menunggu sehingga 8 minit, 15 minit setelah berakhirnya waktu syuruk tadi, itu adalah waktu di mana kita diharamkan solat. Kerana pada masa itu mengikut hadis yang sahih, Nabi menceritakan bagaimana kedudukan matahari sewaktu matahari mula terbit, bahawasanya matahari itu berada di antara 2 tanduk syaitan. Ya, itulah sebabnya kita meluangkan masa menunggu dalam jarak masa 15 minit baru kita boleh mendirikan solat sunat isyraq tadi ataupun solat duha di awal waktu. Okey, kemudian setelah kita tahu waktu bermulanya solat tadi untuk solat sunat duha, dan kita nak tahu pula bilakah waktu berakhirnya. Bilakah waktu berakhirnya solat sunat duha ini boleh kita lakukan? Iaitu solat sunat duha ini berakhir sekitar 10 minit sebelum masuk waktu zuhur atau sebelum matahari berada tepat di atas kepala. Kerana apabila matahari berada tepat di atas kepala, ini juga adalah waktu di mana diharamkan kita solat, kerana dalam hadis yang sahih baginda juga menceritakan, mengisahkan kepada kita, ini adalah waktu di mana neraka jahanam dinyalakan dan dididihkan. Jadi pada masa ini kita juga tidak dibenarkan untuk mendirikan apa-apa solat. Okey, kemudian setelah kita tahu waktu bermula dan waktu berakhirnya, maka kita sebagai manusia ni kena sentiasa mencari apakah yang paling afdal. Jadi apakah waktu yang paling afdal untuk kita menunaikan solat duha ini? Okey. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, baginda mengatakan bahawa waktu yang paling afdal untuk kita melakukannya adalah apabila anak-anak unta bangun dari tempatnya kerana kepanasan matahari. Kalau di padang pasir itu, anak unta ataupun unta selalunya dia lepak-lepak duduk di atas padang pasir. Apabila kehangatan terik matahari mula terasa di tanah, di padang pasir, dan anak-anak unta mula bangkit, maka itu adalah waktu yang paling afdal untuk kita mendirikan solat sunat duha. Okey, insya-Allah besok saya akan sambung dengan apakah fadilat-fadilat solat sunat duha dan berapakah rakaat-rakaat solat sunat duha yang boleh kita kerjakan. Untuk sementara pada hari ini, bermula pada esok, kita dah boleh memulakan mengamalkan solat sunat isyraq ini dengan mendirikan 2 rakaat solat sunat tersebut. InsyaAllah, semoga kita bertemu lagi pada esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.